Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilempahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin, amin. Untuk semua sahabat saya yang selalu tonton video saya. Dan siapa yang baru tonton video saya tu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton tahu video saya sampai habis kalau nak tahu apa video yang saya nak beritahu dengan sahabat semua. Okey, hari ni saya nak kongsikan dengan sahabat semua, kita nak perlu buat apa kalau pokok kita berpenyakit, okey, bermasalah, ataupun contoh kalau ada pokok yang baru kita potong, kenapa dia jadi daun kuning, ataupun kita ambil anakan, kenapa pokok kita yang baru kita tanam tu ada masalah. Okey, untuk sahabat-sahabat semua, okey, kalau kita nak potong daun-daun kering ataupun daun-daun rosak, kita kena buang. Okey, jangan simpan-simpan lagi daun-daun yang dah tak elok, ataupun daun yang busuk, daun yang menguning. Okey, kalau macam contoh ada 3-4 daun yang kena tu, satu je yang elok, tak apa, buang je semua daun, nanti dia akan naik cepat. Naik cepat, lepas tu dia akan sihat. Tapi sahabat semua kena tengoklah, kenapa daun tu jadi kuning, kena tempat panas ke, ataupun baru tanam ke, ataupun ada hama ke, ataupun kena hujan ke, banyak sangat dan macam-macam kenapa daun-daun sahabat tu tak berapa sihat. Okey, kalau kita nak potong daun dari pokok, okey, kita elakkan pakai pisau macam ni. Sebab bila kalau kita pakai pisau, dia akan potong tu tak habis sampai dalam akar. Bila tak habis, nanti batang-batang yang lembek ataupun batang-batang yang kita dah potong tu beresiko akan kena penyakit, ataupun dijangkiti kulat pada batang yang kita dah potong tu. Okey, jom saya tunjukkan cara-cara macam mana kita nak potong daun yang dah rosak ataupun terkena hama ke. Okey, jom kita tunjukkan. Okey, contoh macam ni, ada daun kuning dah menguning. Ini pokok keladi 916. Okey, ni saya nak ajarkan macam mana cara kita nak buang daun keladi. Okey, kita jangan potong. Okey, kita masukkan jari di bahagian yang kita nak buang batang keladi yang dah tak sihat ni, ataupun dah menguning, ataupun dah busuk. Okey, kita masukkan jari sampai dia betul-betul ke dalam akar. Okey, sebab kalau macam contoh sahabat tak pernah buat macam ni, dia memang akan liat ataupun susah sikit. Tapi kalau sahabat dah selalu buat teknik yang macam saya buat, dia akan senang je cabut. Okey, dah sampai bawah. Okey, nampak? Dia dah jadi sampai dalam akar. Okey, di bahagian tepi. Jadi tak ada dekat sini. Okey, dekat sini jadi tak ada. Okey, tak ada dia punya lebihan macam tu. Okey, sebab kalau selepas tu kita gembur-gembur tanah yang kita dah ambil daun tu, kita betulkan balik dan tutup balik lubang yang kita korek tadi. Okey, sebab apa saya cakap buat macam tu, jangan tinggalkan batang yang dah kita separuh potong tu dekat pasu. Okey, sahabat. Okey, kenapa kita tak boleh potong separuh? Okey, contoh kalau kita dah potong separuh, lepas tu kita tinggalkan lagi sikit, okey, nanti beresiko batang tu busuk, bermasalah.
Okey, sebab apa bermasalah? Sebab bila yang separuh tu dia akan busuk, dia akan menjadi lembek. Okey. Biasalah kalau batang keladi, kalau kita dah potong separuh, mesti dia akan jadi lembek dan busuk kan. Okey, nanti dia akan menyebabkan ada kulat, hama. Kadang-kadang pokok tu boleh kena penyakit. Kadang sampai dalam tanah dia jadi penyakit sebab ulat yang hidup pada busuk batang tu, dia akan memakan ataupun dalam tanah dia akan duduk menjadi ulat dalam tanah. Lama-lama dia makan, dia makan sel-sel yang ada di dalam tanah ataupun biji keladi, ubi keladi ataupun batang ubi yang dalam tu. Dia akan merosakkan. Okey. Yang kedua pula, kalau contoh ada hama, kita kena rajin tengok lah. Kita belik di bahagian depan, okey, kita belik di bahagian belakang. Sebab daun ni dia tak akan tiba-tiba rosak ataupun tiba-tiba menguning kalau tak ada hama ataupun ulat. Sebab hama dan ulat ni kadang-kadang kita tak berapa nampak sebab kita kena tengok betul-betul. Kadang-kadang dia macam abu-abu hitam tu, kadang-kadang dia macam warna putih melekat banyak-banyak dekat batang. Okey, dia selalu duduk di bahagian daun, belakang daun ataupun di bahagian batang-batang dia akan duduk. Lama-lama daun akan menguning dan rosak. Okey. Lepas tu kalau ada hama ke apa, sahabat tak kisahlah sahabat nak pakai produk apa yang untuk hama, sahabat boleh je pakai apa-apa pun boleh. Yang penting sahabat kena cepat bersihkan hama tu dan cepat rawat pokok sahabat semua. Sebab bila lambat nanti rawat, dia akan menjadi, semua pokok akan jadi masalah. Semua pokok nanti tak sihat. Okey. Sebab dulu 4 tahun ke 5 tahun sudah saya pernah jadi macam tu, tapi musim hujan. Kalau musim hujan memang kita kena jaga betul-betul lah. Memang bila satu pokok kena, saya ingat satu pokok je, saya asingkan, saya cuci, saya bersih. Kalau dulu memang saya selalu tak pernah pakai bahan-bahan macam contoh sembuh serangga ni. Sejak saya tengok dari Taman Zetiro, rupanya kita kena pakai juga ke. Tapi kita kena cari yang dia punya racun tu tak kuat, dia dari organik. Kena beli yang racun tu dari organik. Jangan yang terlampau kuat sangat sebab takut pokok boleh rosak ataupun menguning. Tapi kalau kita beli kebanyakannya untuk semburan untuk pokok ni, dia baiklah untuk tanaman. Kalau kita spray tu, insya-Allah dengan izin Allah pokok kita akan selamat. Kalau dibiarkan, kalau dulu saya pakai tisu basah dengan sabun tu untuk sementara bolehlah. Kalau sahabat rajin tak apa. Kalau dulu pokok saya tak berapa banyak, memang saya pakai tisu basah dengan sabun basuh pinggan yang hijau tu. Okey, saya ambil tisu basah tu, saya ambil sabun yang hijau, saya bersihkan semua. Okey, saya bersihkan semua dia punya daun-daun dengan hama tu. Lepas tu saya tukar media tanah. Okey, saya siram semua pokok, saya bersihkan. Tapi tak lama tu dia akan jadi balik. Sebab dulu pokok saya tak banyak, bolehlah saya belai pakai tisu basah dan sabun basuh pinggan. Sekarang ni dah banyak, kalau pakai tu tak terkawal lah. Dia akan cepat membiak. Dulu pernah saya jadi macam tu, pokok saya habis semua mati. Busuk mati. Rupanya kalau kita tersalah potong daun pun dia akan menyebabkan datang penyakit kulat dan hama tu. Okey, saya nak tunjukkan selepas kita tanam pokok. Okey, kenapa kadang pokok kita ada yang setengah orang tu layu, ada setengah tu kuning. Tak apa sahabat semua, biarkan. Okey, potong je daun-daun yang layu dan kuning tu. Yang penting akar dia tu sihat. Okey, nanti makin lama dia akan sihat, dia akan naik daun baru, pokok tu sihat kembali. Saya banyak dah. Yang penting masa sahabat dah ni pun sama juga. Saya memperbanyakkan juga. Ni pun dah boleh pakai kayu turus. Semua saya dah memperbanyakkan. Memang satu daun aja.
Tapi biar je, nanti dia akan naik pucuk baru. Okey. Yang ini, ni saya dah dekat 2 minggu lah saya memperbanyakkan. Memang daun dia kuning. Kalau pattern macam ni, memang daun kuning. Kita nak tunggu stabil tu, dia lambat sikit. Makan masa. Tapi sahabat semua rendam lah. Rendam je dengan air. Bagi takungan air, tapi jangan sampai penuh air lah. Sikit je bahagian bawah. Yang penting, akar nampak. Akar tu sihat. Yang ini, kalau untuk pokok baru, anakan, saya tak campur tanah. Media hormos yang saya jual tu, saya semata-mata pakai media hormos saja. Saya tak campur dengan tanah. Okey, tengok. Tak sampai 2 minggu saya pakai media hormos saya yang saya jual. Kalau siapa berminat boleh WhatsApp di awal video, ada nombor saya, boleh WhatsApp terus. Yang penting WhatsApp tanya apa yang nak dibeli. Bukannya WhatsApp tak tulis apa-apa, tapi letak gambar-gambar macam contoh. Adalah juga orang WhatsApp, 2-3 orang WhatsApp, tak tahulah kenapa dia tak pandai baca ke, ataupun dia tak pandai tulis ke. Tapi kalau sekarang tak pandai baca pun kita boleh ada suara kan. Macam kita telefon tu. Tapi yang penting sahabat WhatsApp, jangan telefon. Bila telefon saya tak, nanti nak kena bagi nama, alamat, nak berapa pack. Kalau sahabat WhatsApp saya senang. Okey, kadang sahabat telefon saya jarang jawab sebab WhatsApp tu banyak yang saya nak. Sebab WhatsApp saya bukan 1, 2, 3 orang. WhatsApp saya beratus-ratus orang yang saya nak kena balas satu-satu. Okey, kalau sahabat berminat, sahabat WhatsApp saya. Okey, insya-Allah nanti saya akan balas. Tak pernah saya tak balas yang ramai yang WhatsApp saya tu, saya balas satu-satu. Cepat atau lambat saja saya balas. Sebab saya seorang, saya packing seorang, saya tengok order seorang, macam tu. Okey, sahabat semua. Okey, kalau berminat boleh WhatsApp saya. Okey, tengok. Akar dia tu cepat je tumbuh. Ni akar. Ni akar baru. Kalau akar baru tumbuh tapi pokok masih mengunding, tak apa sahabat semua, biarkan sahaja. Nanti dia akan naik daun baru, nampak? Dia naik daun baru. Daun tu dah sihat. Yang penting akar tu banyak. Okey. Ni pun sama, hari tu tak sampai sebulan saya pernah buat video, saya memperbanyakkan. Nampak? Saya biarkan aja daun yang dah rosak ni, sebab masa saya tanam tu ada 1 daun saja. Okey, yang penting dia dah ada anakan baru, nampak? Dia dah ada daun baru. Ni daun baru dia, yang ini daun lama dia yang rosak ni. Okey, yang ini daun baru, yang ini pun daun baru. Sama juga. Kalau pokok yang baru saya tanam, saya tak campur tanah, semata-mata saya pakai hormos sahaja. Nampak? Dah ada akar baru. Okey, tengok ya. Saya keluarkan. Nampak? Akar dia ada banyak. Masa saya tanam ni, boleh tengok video saya yang saya tanam, akar tak ada sebanyak ni lah. Okey. Akar baru, dia dah tumbuh. Sebab saya kalau pokok baru ataupun baru memperbanyakkan, bawah dia tu saya taruh takungan air. Pokok boleh sihat dan cepat tumbuh akar. Okey, kenapa kita kena takung air? Sebab kita nak cepatkan dia punya pembesaran akar tu. Bila cepat akar tu tumbuh, banyak akar tu tumbuh, pokok cepat sihat. InsyaAllah mesti sihat. Saya kalau tanam pokok, kebanyakannya tak ada yang stres. Kalau ada daun-daun macam contoh, kalau sahabat semua kena ikut tips saya yang saya memperbanyakkan, insya-Allah pokok tak akan layu. Okey, kalau ada yang layu pun tak apa, potong sahaja, nanti dia akan naik daun baru. Jangan risau. Okey sahabat semua. Okey, itu perkongsian saya untuk kali ni. Kalau ada daun rosak, daun ada hama, cepat-cepat kita rawat sebelum terlambat. Sebab bila lama-lama dia akan, semua pokok akan rosak juga. Okey sahabat semua, Assalamualaikum, jumpa lagi. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.